Jadi maknanya dari segi akidah dia betul, dari syariat dia betul, dari segi tasawuf itu dia betul, baru dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau akidah dia betul, syariat dia betul, dari segi tasawuf dia tak betul, dia tidak dapat melepaskan diri dia lagi daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jika dia buat ada riak, ada sum'ah, ya, ada sifat lagi apa? Sifat riak, sifat takabur, ya, semua sifat ujub lagi. Jadi banyak benda sifat yang berkait rapatlah, ya, dengan diri kita yang sentiasa berada di dalam jiwa kita, ya. Jadi macam tu. Okey. Jadi apa yang dimaksud dengan jangan nak ia mempersekutukan, ya, dengan janganlah ia mempersekutukan dengan seseorang pun dalam ibadatnya terhadap Tuhannya. Jadi mana ayat tadi disebut barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh, dan jangan ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi istilah jangan ia mempersekutukan dengan seseorang pun dalam ibadat terhadap Tuhannya, ya, kalau kita dah orang mukmin, dari sudut hati kita ni lah, kita kata jangan bersikap riak dalam kitab ni dengan amal-amal yang soleh. Jadi benda tu dia bersama. Boleh faham tak? Sifat ini dia bersama kita sentiasa. Dia tidak macam syaitan. Syaitan ni dia duduk, ada masa dia datang, dia lari. Nafsu ni yang ada dalam diri kita, termasuk sifat yang buruk ni, dia berkait rapat dengan diri kita yang kita bawa. Begitu dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik pun dia rapat dengan kita, ya. Saya dah sentuh dulu tentang tingkatan nafsu kita. Jadi bila kita faham tentang nafsu kita, diri kita, kita ikut dengan apa yang kita ada tu lah, tahap kita tu. Jadi kita memahami mana kita akan sifat kita sentiasa tunduk, rasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha bersungguh-sungguh dalam peribadatan kita, dalam menuju kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kepada kemuncak dia lah, betul-betul kerana Allah. Saya dah baca dalam kisah sejarah ulama ni, disebut dulu saya sentuh tentang Imam Junaid. Dia kata dia masa dia sampai 30 tahun. Lepas tu saya baca yang baru Abu Yazid Al-Bustami, masa dia duduk 30 tahun. Bukannya sekejap, itu dia sampai pada peringkat-peringkat yang tertentu. Itu dari sudut tasawuf lah. Jadi bermakna di tasawuf bukan makna dia akan lari pada akidah, dia lari pada belajar tauhid, belajar fiqh, tidak. Itu satu konsep dipanggil, ya, pemahaman dari sifat sudut ilmu, dari sudut tasawuf. Jadi mereka ini, Imam Junaid ini, dia merupakan ahli, ya, seorang ulama yang merangkumkan tiga ilmu, dan seorang pakar dalam fiqh ke, pakar dalam tauhid ke, dan pakar dalam tasawuf. Tapi dia dikenali dengan ahli tasawuf. Macam apa ni yang saya sebut Ar-Jarjani, sahibu kitab At-Ta'rifat. Ar-Jarjani seorang ahli tasawuf, ya, tapi dia terkenal dengan kitab At-Ta'rifat, kitab mendefinisikan, ya, apa tu, bahasa Arab. Itu macam Imam Al-Ghazali, dia bukan tidak mahir dari sudut fiqh, dia orang awal yang mahir dari sudut fiqh pada asal dia, dan dia seorang yang cukup mahir dalam bidang usuluddin pada peringkat awalnya. Tapi bila dia masuk dalam alam umur 50 tahun, dia berubah. Jadi dia mencebur diri dalam tasawuf. Jadi dia lebih terkenal karangan kitab dia dari tasawuf, dia terkenal dengan ulama tasawuf. Sebelum ini dia ni dah pegang kuat. Begitu juga dengan Ibn Atta' As-Skandari, seorang ahli fuqaha. Begitu juga Izzuddin Abdul Salam, seorang fuqaha. Izzuddin Abdul Salam walaupun dia bertasawuf, tapi dia terkenal dari segi ulama fiqh. Boleh faham tak? Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik, mereka ini pakar dari segi fiqh dan masyhur dari segi ulama fiqh. Tapi mereka juga memang hebat dari sudut tasawuf. Sebab tu dia ada nyebut tentang tasawuf tu, macam tu. Tapi tengok
apa ni, kecenderungan dan kehebatan melebihi pada seorang ulama tersebut. An-Nabalisi, dia ulama tasawuf, tapi dia tengah-tengah ahli hadis. Begitu At-Tirmizi, ya. Begitu juga dia gabung, dia tidak sama, ya. Itu kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ulama tafsir. Contoh dia Al-Alusi. Saya nak bagi contoh ni. Dia terkenal dengan tafsir Al-Ta'wil. Hebatlah orang ta'wil ni, orang yang memahami benda. Dia berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, dia boleh ta'wilkan Al-Quran itu. Itu kelebihan dia. Begitu juga Risalah Al-Qushairiyah. Dia mengarang tafsir tapi berbentuk tasawuf. Tak ada orang nak tolak dia sebab dia termasuk juga fuqaha. Macam itulah. Ya, jadi benda ni yang perlu didedahkan supaya pada hari ini masyarakat dia tidak memahami suasana dan keadaan begitu. Ya, maknanya mereka ini para ulama yang dahulu dia tidak tinggal. Ya, dia tidak hanya kalau dia kata dia seorang ulama usuluddin, dia tinggal dia sendiri, tidak. Ya, macam ni As-Sahawi, macam ulama contoh dia saya bagi apa ni Syekhul Azhar dulu, Syekh Ali Mahmud. Ya, dia masyhur dari segi fiqh dan sebagainya, tapi dari segi tasawuf dia hebat. Ya, macam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang daripada Sahibus Saf'iyah, ulama yang mujtahid di kalangan Imam Syafi'i. Begitu juga Imam As-Sayuti, ya, yang mengarang kitab Ar-Rawdah dalam fiqh. Dia syarah dari segi Imam An-Nawawi, dia syarah balik dia tu bab furu'. Ya, tapi dia terkenal dari segi tasawuf. Jadi macam tu. Ya, mereka itu menggabungkan dua-dua. Berbeza dengan hari ini. Hari ini tidak. Dia hanya pegang satu dan dia akan mencemuh satu yang lain. Ilmu tu. Ya, pada akhir zaman ini kalau kita tengok tasawuf memang agak parah sikit. Zaman dia menurun tu dia agak parah di mana tuduhan-tuduhan yang peringkat melampau lah setengahnya, sampai tuduhan pada syirik, tuduhan sebagai bid'ah dan sebagainya. Jadi orang yang mengajar ni termasuk ahli ilmu ulama, dia mengajar dia menyampaikan ilmu kepada awam, orang biasa akan dengar. Orang biasa awam dia tidak mendapat istinbatul hukum. Dia istinbat tu mengambil hukum tu berdalil dan dia membuat analisis atau kajian, ya, tentang tasawuf apa sebagainya. Dia mengambil sumber terus, dia panggil taklid. Taklid, apa taklid ni ikut je. Tak ni cakap ni. Bila dah kita sebut gini, berubah pula dah. Macam tu. Ilmu dia tidak tetap lah bagi dia. Jadi macam tu. Ya. Contoh saya beri Dr. Burhanuddin Hilmi dulu. Masjid bawah tu saya dah terang. Pola pemikiran dia. Ya. Ya. Pada peringkat awal, ya, orang yang menentang tasawuf, pada akhirnya tidak, dia cenderung pada tasawuf. Begitu juga Ibn Atta' As-Skandari, awalnya menentang, masuk balik tasawuf. Akhir sekali dia akan pergi ke tasawuf macam tu. Ya. Dan bila dia tenggelam dalam tasawuf, pada akhirnya insya-Allah dia tak pergi ke mana dah. Dia macam tu. Dia takkan pergi ke mana dah. Dia tetap terus, ya. Kalau faham baik-baiklah.